kahwin. Tapi macam tak kahwin. Macam esok kan pergi sekolah ni. Rasa macam kerja sekolah tak siap lagi. Tapi dah kahwin. Jadi macam celaru. Tak sedar lah. Ya. Allahumma salli ala Mustafa. Okey, jadi live kali ni Ustaz sambung yang tadi yang mana akak kita ni kena gangguan macam pukau ataupun panggil apa ada orang dah buat je something. Macam mana kisah umur 16 tahun tu kak? Cerita balik. Sewaktu 16 tahun balik sekolah. Baik. Kira ada lelaki tua ni. Dia akak umur 16, dia dalam 29 tahun macam tu. Kira bagi akak tua lah orang macam tu. Jadi dia main kacau. Sampai tarik tudung, tarik baju, dia cuba sentuh-sentuh. Masa tu dia kacau lah? Dia kacau, dia tarik baju, masa dia tarik kerja baju. Mana? Waktu tu akak balik sekolah. Akak balik sekolah dia kasih action bus. Dia main, tak kenal pun lelaki tu, tiba-tiba dia main macam hai. Tarik baju, tarik tudung. Orang Melayu orang Indo? Melayu. Dia orang Melayu. Orang tua ke? Kelantan, dia orang Kelantan. Kelantan? Itulah, dia orang Kelantan. Betul? Kemudian memang rasa tak suka sangat dengan dia. Memang rasa menyampah meluat sangat. Kemudian akak macam terludah macam twin. Kau tu dah aku ni masih sekolah lagi, kacau budak sekolah tak malu ke? Dah tua. Macam ni kat Kedah ni? Kedah. Kat Kedah, kat Baling Kedah. Dia orang Baling Kedah. Kemudian akak balik. Esoknya akak jadi terus naik motor. Dia tinggal beg sekolah, tinggal kawan. Lagi? Terus ikut dia balik dan nak kahwin dengan dia. Macam tu je? Nak balik tu, tak mau balik rumah, nak kahwin dengan dia. Faham. Lepas tu mak ayah akak pun sama juga jadi? Mak ayah pun kira mak ayah ni sebenarnya garang ke apa sebenarnya? Garang jugalah, tapi sebab tiba-tiba? akak memang tak mau balik rumah, akak memang nak kahwin dengan dia. Memang nak berhenti sekolah, memang nak kahwin. Jadi tiba-tiba suka dia? Jadi macam kalau tak ada dia tu akak macam mati. Dia sebenarnya handsome ke tak handsome sebenarnya? Waktu mula-mula tengok tu tak cantik. Tapi yang bila boleh ikut dia tu, nampak dia tu macam putera raja. Macam mana? Macam putera raja, macam cantik sangat, handsome sangat. Kalau dia tak ada, memang matilah. Macam tu lah. Okey, maknanya berapa lama akak jadi macam tu? Dan kadang-kadang tak sedar. Akak kahwin dengan dia. Lepas tu ayah pun dah, itu kehendak akak berhenti sekolah nak kahwin. Bagi kahwin. Dah kahwin. Kemudian dia kata hari kahwin tu buka baju sekarang basuh pinggan. Baju pengantin tu buka baju sekarang basuh pinggan. Memang dia betul-betul cuci rumah mak dia. Lepas tu dia cuci rumah kakak dia. Kerja dekat restoran. Gaji rumah dia ambil. Mak dia kat mana? Rumah mak dia dekat Baling. Kakak dia pun dekat Baling lah. Asing-asing lah. Kira macam dia buat macam orang gaji. Kemudian dia kata 3 bulan je aku kahwin dengan lepas tu aku cerai. Okey. Lepas tu benda pelik berlaku dengan dia tu apa jadi? Kalau dia berak, dia suruh akak tengok dia berak. Mai tengok aku berak. Bila akak tengok dia berak, tak rasa kotor, tak rasa jijik, rasa handsome, rasa lawa, rasa suka. Memang tiap kali berak wajib tengok? Tak. Kira dia berak 2 kali je. Akak tengok 2 kali je lah. 2 kali je. Kira apa perintah dia buat, dia perintahkan semua akak buat lah. Maksudnya tanpa mau ke apa ke marah ke, kalau dia pukul, dia sepak, dia tendang, tanpa sebab pun suka juga dengan dia. Sampai satu hari kira ada orang bagi tahu pergilah cari Haji Ismail. Mungkin Haji Ismail boleh tolong. Dia kata nampak Haji Ismail tu duduk mana? Haji Ismail tu duduk di Baling juga, dia duduk di Ibui. Kira dia ulama ke apa? Dia ulama, dia Haji Ismail, dia dulu kira waktu Selendang Merah. Dia salah seorang daripada Selendang Merah. Selempang Merah. Selempang Merah. Haji Ismail. Ya, Haji Ismail. Kenal? Siapa kenal? Ibu. Kenal, ramai kenal. Ya? Baru tahu.
Orang ni orang hikmah lah. Ya, dia tak bagi tahu. Dah meninggal baru ternampak selendang dia dalam bilik. Hah? Selendang dia tu ada dalam bilik. Sampai dia jadi ayah angkat lah pada Kak Haji Ismail tu jadi ayah Jadi angkat. akak selalu duduk dengan dia. Tak. Biasa? Cuma berubat dengan dia. Satu hari tu je berubat Macam dengan mana akak tahu selempang merah tu? Dia bagi? Bukan. Bila dia dah meninggal, Okey. akak masih ziarah isteri dia. Masih ada hubungan dengan isteri walaupun dia dah meninggal. Bila masuk dalam bilik mak angkat tu, kita nampak ada selendang cantik. Jadi ada kalimah Allah, Muhammad. Jadi akak tanya, mak beli kat mana selendang ni? Tak, dia kata ni ayahmu dulu ni, ayah angkat akak lah. Ayahmu dulu punya ni. Waktu peristiwa 16 Mei dulu. 13 Mei dulu waktu lawan pok-pok Cina. Allahu Akbar. Dia tak pernah bagi tahu. Kalau dia berubat, dia kata, pakcik tak tahu, tak pandai. Boleh cuba-cuba doa dekat Allah Ta'ala. Dia macam tu. Okey, dia buat macam mana ayat sampai akak tersedar dalam... Dia bagi minum air je. Dia kata bila akak pergi kat dia, Okey. akak pergi kat dia, Ni apa dia? Akak Haji ni Ismail. sedar balik kan? Kan tak sedar selama 3 bulan tu lah. tak sedar 3 bulan. Masa dia kahwin tak sedar dan masa tu ada orang suruh dia jumpa dengan Haji Ismail ni. Ada. So Haji Ismail ni dia bagi air. So air ni lah yang bermulanya akak ni Minum. sedar. Jom kita dengar. Ya. Okey, terus. Bila akak minum air tu, terus akak rasa macam, aku ni Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai Kasturi Syifa dan sabun kayu kemun hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Aidrus untuk mereka yang nak pakai Kasturi Syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli Kasturi Syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan Kasturi Syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena try lah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan disabun kayu kemun hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemun hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kemun hitam. Okey, kita sambung video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. kahwin. Tapi macam tak kahwin. Macam esok kena pergi sekolah ni. Rasa macam kerja sekolah tak siap lagi. Tapi dah kahwin. Jadi macam celaru. Tak sedar lah. Ya. Macam celaru. Macam tu, Bagi mic ni kat dia. Lupa abang. baru ayah, Patutlah. baru Haji Ismail bagi tahu kata akak ni dah terkena minyak senyonyong. Oh, Haji Ya, Ismail beritahu Haji akak dah Ismail. kena minyak senyonyong. Minyak Ni. senyonyong. Ni penangan minyak senyonyong Minyak Kita akan jadi tak sedar macam kena pukau. Penangan minyak senyonyong bukan biasa-biasa kan. Terus kak. dia kata minyak tu minyak dagu mayat yang dibaca mentera. Sampai akak jadi tak boleh fikir apa yang waras. Hanya mengikut apa yang kehendak Zaki ni lah. Apa yang dia nak kita buat, akak akan buat tanpa bantahan. Bila akak minum, balik ke rumah, ayah kata, Haji Ismail kata, letakkan dalam air, dalam peti ais. Bagi Zaki minum. Selepas dia minum air ni, dia minum, dia cirit. Dia masuk jamban, keluar bilik ayak tu dekat 3-4 kali, 6 kali macam tu. Dia tahu, dia dah tahu dah. Dia dah- Terkantur dah. Kemudian dia pergi jumpa ayah dia sebab ayah dia memang Tok Mat Kelantan. Tok Mat Kelantan ni memang terkenal di Baling. Siapa kenal Tok Mat Kelantan? Tok Mat Kelantan memang terkenal di Baling. Dia memang Antara ulama-ulama kita ni. bukan. Bukan? Dia kalau ada kematian dia tak pergi. Dia tak campur dengan orang. Dia naik Gunung Baling. Pemuja. Dia naik Gunung Baling, dia bawa ayam. Kalau akak di rumah dia, waktu jadi menantu tu, akak di rumah dia, kalau Tak akak baca tahu. Quran, Anak dia kan yang kahwin tu? akak kahwin dengan anak dia. Lah, Tok Bomo lah. Anak Tok Bomo. Dia bukan ulama Tok Bomo, Tok Mat lah. Okey, Tok Mat. terus. Kemudian bila akak semayang, mengaji, Okey. bila mengaji dia akan hush. Dia akan mengeluh. Mak tua tu. Tak, bapak mentua tu. Ada lagi ke? Dah meninggal, ada arwah. Hmm. Dah. Moga Allah. Moga Allah rahmati dia. Amin. Ya. Terus, betul? Lepas tu bila dah dia minum air tu, dia pergi rumah bapak dia. Sebab jarak tu lebih kurang 10 minit. Jadi akak yakin dia pergi rumah bapak dia. Mungkin dia tanya kenapa dia jadi macam ni. Dia berak tak berhenti. Dia dah rasa satu macam. Dia balik terus dia ceraikan. Rosmira binti Maknaya, aku ceraikan kau dengan talak satu. Sebab waktu tu sebelum akak mai bubuh ayak jumpa Haji Ismail dah kata, sekarang ni kita minta pada Allah Ta'ala
minta kalau jodoh itu adalah jodoh daripada Allah Ta'ala, kekalkan. Okey, dia cakap Indra. Tapi kalau jodoh ini daripada sihir, daripada khianat, daripada anaya, daripada unsur khianat, maka ya Allah, ya Tuhanku, putuskanlah ya Allah. Jadi Haji Ismail semayang dan dia buat air, dia akak minum, akak balik letak air. Bila dia minum, dia terus minum dan dia ceraikan akak. Hari tu juga, waktu tu juga. Macam magic je. Dan akak pun terus balik ke rumah, tak mau tengok muka dia dah. Rasa tak mau tengok muka dia. Lepas tu akak kahwin dengan suami. Okey, Macam mana? Alhamdulillah. Masa umur berapa kahwin dengan suami? Kahwin dengan suami selepas bercerai 3 tahun lebih, dekat 4 tahun. Masa Waktu duduk tu dengan mak anak lah. dah 4 tahun. Dah Masa akak tu duduk kerja. dengan mak. Dah Kerja akak lah. kerja, akak kerja kelang, besarkan anak sendiri. Anak 4 tahun baru akak kahwin. Waktu akak diceraikan, waktu perut 2 bulan. Kira akak beranak sendiri apa semua. Baik. Lepas tu, ayah tolong, mak tolonglah. Tapi suami Zaki tu tak ambil tahulah. Kerana akak umur apa dah? 16 tahun. Sekarang akak umur apa? Sekarang 44 tahun. Lama dah ni. Kira Ya, lama dah. Kemudian bila dah kahwin dengan suami apa semua, okey. Bila lama-lama, macam akak rasa macam satu benda yang pelik. Dia macam makin hari makin kurang sedar, makin kurang sedar. Macam ada penambahan. Lepas makin hari makin teruk sampai sekarang. Macam akak ada beli rumah 10 tahun lepas, 11 tahun lepas. Rumah tinggal bank lelong. Jadi kami beli rumah tu, bank lelong. Bila masuk dalam rumah tu, dia ada macam tampal satu kertas. Dia tulis alif, jim, lepas tu kemudian ada ain, kemudian ada ghin, lepas tu ada macam Dal. Okey. ada dal, Okey. ada zal. Rumah tu sebenarnya ada gangguan yang teruk. Pemilik rumah asal tu, okey, pemilik rumah asal tu dah berpindah pada rumah tu disebabkan rumah tu teruk dengan gangguan. Okey, hati-hati mereka yang nak beli rumah lelong ni ataupun rumah-rumah yang terbiar tu, hati-hati. Orang tak akan biarkan saja rumah tu, dan orang akan tinggalkan saja rumah tu. Mereka ada sebab. Cek dulu sebab apa nah. Lepas tu bila Kenapa ada wafat pemagar rumah nama dia? akak tak tahu. Memang teruk sangat lah tu. Mana orang yang pagar rumah tu orang yang hebat tu. Kalau dia tahu pasal wifi tu wafat tu. Akak tak tahu. Jadi akak nak cat rumah seronok dapat beli rumah. Kerana seronok sangat rumah pertama. Ya, alhamdulillah. Jadi akak cungkil kertas tu, akak buang, akak terus cat. Bila akak cat, akak satu bilik di belakang ni dah tutup pintu, dah settle. Situ mula kan. Perasan tak masa cat tu akak mula. Ya. Ni ada cerita kat ustaz tu tadi tak? Yang pasal ini dah cuma cerita pasal cungkil Rumah tu sikit. Rumah sikit je cerita. Kemudian bila akak cat, pintu tu dah tutup. Esok mai pintu terbuka. Jadi akak kata, kenapa pintu terbuka sedangkan bilik ni dah settle, dah cat. Tapi pintu terbuka. Nak Tapi jumpa akak dah bersangka punca dia. baik. Akak bersangka baik. Bila balik daripada cat rumah tu, lepas cungkil kertas, akak jadi macam buat kerja rasa macam khayal. Macam hilang, bertambah teruk. Benda yang hilang tu jadi bertambah teruk. Sampai mandi pun akak tak sedar. Berapa lama dalam bilik air, dah sabun, dah mandi. Sedangkan air dah mandi, dah kena badan. Tapi rasa tak kena. Rasa macam tak bersih. Mana summa akak ada masalah. Okey, ke depan sikit lagi cerita akak. Okay. Lepas tu, lama-lama akak berubat dan kebanyakan ustaz hanya jumpa sekali. Kali kedua dia suruh buat 5 apa semua. Kali kedua baliklah. Dia tak jumpa punca. Ya, Ke depan balik. sikit lagi. Kemudian akak pun sampai dengan abang kata ikut follow ustaz punya Facebook. Bila ustaz baca rasa macam nak rasa macam ada nak main jumpa ustaz. Lepas tu kemudian rasa macam nak muntah, tapi dia tak mau muntah. Macam dia sampai nak keluar, dia tak mau keluar. Pasal tu kata satu hari abang kita kena jumpa Kenapa ustaz. dia tak keluar? Itulah. Kena perjanjian dia dengan rumah tu, bukan dengan akak. Dan akak waktu duduk rumah tu 3 tahun. Hari yang ke-14. Hari yang ke-14, akak tengah cat rumah. Akak ada anak perempuan, anak lelaki 4, anak perempuan seorang. Anak perempuan tu tiap kali maghrib dia akan keluar. Tiap kali maghrib dia keluar. Hilang. Pergi mana? untuk pengetahuan Ustaz pada kejadian tu sampai ke hari ni saya tak jumpa anak saya yang perempuan. Kami masuk rumah tu hari ke-14. Anak perempuan tu mana sekarang? Hilang, tak ada. Hilang macam tu ke? Ya. Biasa? Anak yang dulu punya? Ya. Yang Zuriat dulu punya? Dah. Anak abang. Oh, anak daripada ni? Ya. Daripada abang? Apa hilang macam tu lah? Saya dah buat report. Buat report. Umur apa sekarang? Umur dia sekarang ni 20 tahun. La ilaha illallah. Anak darah lah. Anak dah Daripada maghrib
keluar, hilang, tak ada. Dalam tu- dalam 3-4 kali tu jumpa kat rumah. Dia ada cerita? Dia ada cerita kat mak dia kata dia ikut seorang nenek. Bawa jalan-jalan. Dia kata nenek tu bawa jalan-jalan. Waktu tu dia ada jam 4. Kita tengok seorang tu. Dia ada jam 4. Seorang-seorang je. Yang main-main. Lepas tu, seorang-seorang anak kat keluar rumah. Anak lelaki keluar rumah. Kemudian anak lelaki Diam yang tengok. nombor pertama keluar rumah. Anak lelaki yang kedua pun keluar rumah. Yang perempuan tu yang pertama dia keluar rumah lah. First kali dia lah yang keluar rumah. Kira macam anak-anak macam bencikan akak. Dia pun tak suka. Cuma anak lelaki. Okey, nenek tu akak jumpa kat rumah tu kot. Nenek Nenek tu tu akak ada terima- beritahu tak kenapa dia datang kacau akak? akak mimpi. Dia Nenek kata apa? tu waktu duduk rumah tu hari ke-3 tahun macam tu. Nenek tu bagi baby. Nenek tu bagi baby, akak rasa macam akak ni baru lepas bersalin. Jadi akak ambil baby tu. Lepas tu dalam 3 tahun 7 tahun lepas. Baik. Kemudian sekarang awal tahun ni nenek bukan nenek tu tak nampak muka orang. Akak duduk di bawah, ada orang tu suruh saja anak dan dia suruh susukan bayi. Macam kita baru lepas beranak. Jadi akak pun ambil susukan bayi tu. Tapi muka orang yang bagi tu tak nampak. Waktu yang bagi baby yang pertama 7 tahun lepas, muka nenek. Muka nenek tu macam muka opah kak. Opah belah mak. Okey. Ada keturunan yang sedang nak bantu akak sekarang. Sebab akak dalam konflik. Keturunan akak sedang datang nak tolong tu. Kalau akak ambil bayi tu maknanya mereka dah tolong. Okey. Yang anak akak tu akak ada mimpi akak ada dengar-dengar lagi tak? Akak Ada jumpa-jumpa lagi ada mimpi? dulu pernah sekali mimpi, kepala dengan badan dia hilang. Kepala tempat lain, badan tempat lain. Itu Maknanya jasad dengan sukma dia terpisah. Benda tu Itu dah je dia dah berada alam lain dah. Akak dengar suara sekarang kadang saya panggil-panggil semua. Masa awal macam dia akak dengar. Suara dia akak dengar. Kadang-kadang akak dengar suara dia. Suara siapa? Suara anak perempuan. Dia panggil apa? Dia panggil mak. Tapi bila macam kita macam pasal aku Okey, sekarang akak relax Ya Allah, aku buka dimensi ya Allah. Pendengaran ya Allah. Untuk mendengar suara anak ya Allah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Assalamualaikum. Nama apa anak perempuan ni? Auni Nasuha. Baik. Kalau kamu dengar suara mak kamu ni, jawab ya. Dengar tak suara mak kamu panggil dia? Panggil nama anak tu. Auni. Dengar tak mak ni? Auni. Dia tak ada mak panggil. Dia jawab tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sudah? Allahumma inni ahtatu bi darbillah tuluhu ma sya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Panggil dia. Dia jawab tak? Dengar ada mak panggil. Kalau kamu dengar suara itu, jawab ya, saya. Jawab ya, saya dengar. Ikut cahaya tu. Ikut cahaya yang datang kepada kamu tu. Kamu dengar lagi tak? Ya, saya dengar. Dengar. Dia cakap apa? Ya, saya dengar. Kamu di mana sekarang? Tanya dia. Siapa yang jaga kamu sekarang? Alhamdulillah. Nampak tak cahaya tu? Cahaya yang mendatang padamu tu nampak tak? Kalau nampak begitu nampak. Tak nampak Ustaz. Kamu hanya mendengar. Ya. Kamu duduk dengan nenek ni? Ya. Nenek tu bagi makan kamu? Saya. Sayur. Nenek kamu Islam? Dia ajar kamu solat? Tak. Kafir. Nenek tu penghuni rumah tu kan? Ya. Sekarang kamu duduk kawasan rumah tu juga, betul tak?
Tapi kamu dah beralih halam, betul? Kamu kena masuk Islam. Kamu kena aku kena pisahkan kamu daripada nenek. Nak ustaz tolong? Nak ustaz tolong kamu? Tak. Nak follow nenek tu juga? Nak ikut nenek tu ke? Kamu kena bebaskan daripada nenek tu. Sebab kamu orang Islam. Mahu? Ustaz tolong kamu. Nak? Nak tak? Ustaz hantar kamu di alam lain. Bukan alam nenek ni. Boleh? Tak mau. Ustaz buka dimensi lain kamu. Mau? Kamu sayang mak kamu orang Islam. Kamu sayang mak kamu, ayah kamu. Kalau sayang, tolong lepaskan diri kamu daripada nenek ni. Sudi. Nabi SAW merindukan kamu. Kamu umatnya Rasulullah. As-salatu wassalamun alaik. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi. Anta wasilati. Qallat hilati. Adrikni. Duhai salamku serta salawat, pergilah bertemu Nabi Muhammad, nyatakan padanya rindu teramat, dariku pendosa mengharap syafaat. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Umur kamu dah 20 tahun dah di alam ini. Kembali kepada Allah nah. Boleh? Kemas Safiah mana? Ingin saya bimbing kamu? Mau? Tak mau nak duduk dengan nenek tu? Ayang. Hilang macam anak abang akak ni. Pada umur berapa dia hilang? 14 tahun. 14 tahun Maghrib je dia hilang. Maghrib hilang. Kita jumpa kan. Pernah jumpa dalam rumah orang lain? Dalam rumah lain. Area taman tu lah? Tak. Dalam kampung tu lah. Ada pergi rumah ni, ada pergi rumah ni. Tapi sekarang ni hilang terus. Hilang tu. Di bawah nenek. Hati-hati untuk mereka nak beli rumah. Nak ni beng-beng lelong semua. Ya Allah. Cek dulu rumah tu. Kalau rumah tu banyak benar wafat tertanam semua, hati-hatilah. Rumah tu memang orang tu dah tak tahan dah. Dia kena jual lah. Boleh. Tolong Tolong. Akak ni boleh dengar sebab akak ada laluan dia lah. Okay. Sekarang ni gangguan macam mana akak? Yang tadi lah mandi tak dia nak ni. Masuah semua. Bila buat kerja rasa hilang. Kalau sekarang akak rasa macam akak hidup dengan zikir. Kalau nak buat, nak sikat rambut, nak la ilaha illallah. Kalau tak sebut la ilaha Semua akak kat illallah, luar. Ya, saya nak kunci balik masuk dalam badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hantar balik seluruh sukma hamba Allah ni. Ya Allah, terikat pada badannya Allah, pada sulbinya Allah. Kafha ya insad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arju ala bismillah. La ilaha illallah. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada sukma lain, ada jin yang menumpang pada akak. Akak perasan tak akak ada jadi banyak karakter dia akak? Kan? Akaknya banyak karakter. Tu jin rumah tu lah menumpang akak. Kerana akak sebahagian daripada mereka, sebahagian daripada rumah. Dan bukan rumah tu je tempat tinggal, tapi tubuh badan akak pun sekali jadi tempat tinggal dia. Rumah tu masih milik akak ke? Elok jual lah. Boleh. Elok jual lah. Tanah tu memang tanah keramat. Tak tahu ada apa kat jenis tu. Seram saya tengok tu. Sebelum jual rumah tu kita nak buat apa? Kalau kita jual. Okey. Kena akad lepas rumah tu. Lepaskan. Tolong macam pernah akak berubat dengan seorang ustaz ni. Berubat ni pertama okey, bila kali kedua bawa limau semua nak pergi mandi.
nak mandi lah, dia nak buat maki mandi. Dia suruh balik. Dia kata tak boleh. Kemudian dia cakap, akak tanya pada dia, kenapa ramai orang tak nak berubat akak? Kenapa ramai ustaz bila kali kedua ada ustaz pening. Tak boleh, saya tak boleh berdepan dengan akak, saya sakit kepala. Akak balik minta tolong bantuan ustaz lain. Okay, dia tak mampu tu. Ya. Kemudian akak tanya pada ustaz, apa sakit akak nak tahu sakit akak apa. Dia bagi satu doa. Dia kata doa Nabi Sulaiman. Sebelum tidur akak baca doa ni dan akak minta pada Allah, ya Allah, aku nak tengok apa sakit aku. Okey, lepas tu? Kenapa aku sakit macam ni? Jadi akak buat, akak mimpi duduk dalam bilik air, masuk dalam jamban bilik air, jumpa makanan, jumpa tikus, jumpa najis. Berpuluh kali masuk, semua dalam bilik air. Ya. Kemudian bila akak keluar, lari-lari cari tempat, nampak ada dua lelaki siam, satu lelaki siam, satu perempuan siam. Tapi muka tak nampak daripada belakang, tengah bercakap siam. Tapi daripada belakang saja nampak. Bila akak lari nak keluar, dapat keluar pada bangunan tu, daripada rumah tu. Bila akak pusing belakang tengok, itu adalah tok kong siam yang bumbung tinggi. Dengan di tepi tu ada Buddha yang tengah tidur. Nenek tu macam usia apa nenek tu? Nenek tu dia cakap dia daripada hutan gerik. Hutan gerik, pedalaman gerik. Lepas tu bila Saya rasa orang rumah tu memang kena sihir lah, teruk lah. Ada jumpa barang kat rumah tu? Pernah jumpa tak barang pelik? Yang pelik sebelum tu, kita orang masa nak beli rumah tu, ada satu pokok jambu. Okey, pokok jambu. Pokok ni lebih kurang rendah kan? Okey. Di ujung tanah rumah tu. Okey. Jadi saya dah potong. Yang last kali ni, orang kata bila kita ni tak susah nak Cabut. 4 hari kapak. Tak boleh cabut. Sedangkan pokok tu takat ni je, dia dah macam nak mati. Daun-daun tak ada, tinggal batang je. Tinggal batang lah yang sikit-sikitnya kan. Kemudian bila abang kapak, lepas tu Indonesia nak buat rumah tu pun kapak, tak boleh lah kak, dia kata. Pokok ni keras. Tapi bila dah siap, dah buat sampai di belakang, sampai tepi longkang, dah siap, orang-orang nampak macam benda putih duduk pacak. Lembaga putih berdiri dekat Betul tempat jambu tu. Betul-betul tempat jambu tu. Ada sejarah yang luar biasa sebenarnya telah berlaku di situ rumah akak. Sebenarnya memang. Jadi pada Ustaz cakap ni, ada lorong nombor 2. Saya kalian yang jelas sembang lah duduk rumah ni ke apa. Kemudian saya kata duduk rumah tu, dia kata cerita daripada dia. Dari Dia kata apa? tak ada yang cerita. Cerita daripada dia, dulu ada bomoh duduk rumah tu. Bomoh? Duduk rumah tu. Okey. Ada seorang pesakit ni, keluarga main berubat anak dia. Berubat anak dia, sampai berubat 3-4 kali, last kali bomoh terkahwin dengan anak dia. Sebab tu orang kat sini tak suka halau dia. Sebab dia berubat, dia pakai apa, kena bawa colok tu yang Cina. Yang Hindu punya tu kan kena bawa colok apa semua. Jadi mungkin orang situ tak suka, orang tu halau dia. tak bagi sewa situ lah. Mungkin dia pasak kat situ kan. Okey, sekarang ni kita settle kisah akak ni. Okey, akak kena keluar dari situ. Macam ustaz yang akak mimpi yang tadi kan. Akak duduk dalam kawasan oren, tapi di luar tu ada dunia yang warna biru. Akak duduk dalam kawasan oren. Jadi akak cuba nak keluar macam dalam gelung, macam dalam belon. Tu seumur akak terperangkap kat situ. Kemudian akak nampak seorang perempuan di luar. Dia panggil dan dia cakap apa yang akak cakap dalam bilik air. Selalu akak cakap la ilaha illallah, ya Allah tolonglah aku nak keluar. Selalu akak cakap macam tu. Ya Allah tolonglah aku nak keluar. Macam tu lah juga. Akak cakap, ya Allah tahu aku nak keluar. Mai perempuan tu dekat dengan akak yang di dalam oren. Dia dalam kawasan biru, ada langit, ada pokok, ada langit. Warna biru. Bila akak tengok, itu macam adalah senja akak. kan? Oren senja tu kan? Ya, oren senja. Macam oren nak maghrib. Itu adalah akak, ustaz. Yang dalam oren tu seumur akak. Okey. Seumur akak ni, diri akak sebenarnya duduk di situ, terperangkap dalam rumah tu. Akak perlu keluar dari tempat asal. Jasad yang akan nampak tu jasad akak sedang bercakap. Boleh? Boleh? Saya dah tolong akak sampai sini, akak kena ingat baik-baik. Ya Allah, dengan berkat selawat yang aku baca, saya buat sibu. Kau kembalikanlah ya Allah diri aku yang sebenar ya Allah. Selamatkan dia aku ya Allah. Minta. Akak dah dapat syafaatnya Rasulullah ni. Saya tengok akak dapat banyak ni. Cuma akak perlu bimbingan saja. Boleh? Bimbingan semangat. Saya dah bagi jalan dia. Dah jumpa dah punca kan? Dah tahu jelas dah kan? Okey. So balik lagi buat apa yang saya beritahu tu. Boleh?
Lepas ni saya akan beritahu step by step, insyaAllah. Untuk kali ni Alhamdulillah, untuk akak ni kesnya bukan batu. Tak semua orang jumpa. Saya punya anak buah tak jumpa. Dia tak ada diri. Sebab di situ perjanjian di rumah tu. Akak dah beli, maknanya akak ni hak dia. Boleh. Dia berhak nak guna akak. Hak dia. Okay, itu juga daripada start. Terima kasih yang dah tengok saya punya video ni. Jangan lupa untuk like, subscribe. Dan insyaAllah banyak lagi kisah-kisah yang nyata, yang real. Saya akan share kepada kamu semua. Saya Syafiq Mujahid. Akmal, tekan end. Saya Syafiq Mujahid. Selawat sampai mati, selawat sampai Nabi. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.